Kalau tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sisi. Yang dihormati, Tuan Pengurusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sentiasa pekat dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Salam sejahtera dan salam aspirasi keluarga Malaysia saya ucapkan. Hadirin dan hadirat yang dihormati, sejak kebelakangan ini, isu diskresi dan kemurungan menjadi polemik yang sentiasa membimbangkan dalam masyarakat konvensional. Peningkatan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi negara telah menyebabkan berlaku isu yang sebelum ini tidak diberi perhatian umum kini menjadi masalah utama dalam kalangan komuniti, khususnya golongan belia dan remaja. Masalah depresi atau kemurungan berpunca daripada tekanan atau stres yang berpanjangan, keterlaluan dan tiada kemampuan daya tindak seseorang individu terhadap masalah tersebut. Ia merupakan tindak balas fizikal, emosi dan juga mental yang dialami oleh seseorang apabila terdapat desakan terhadap sesuatu perkara. Sesiapa saja yang mengamalkan berbagai cara hidup sama ada kanak-kanak, remaja, dewasa serta warga emas boleh mengalami stres atau tekanan. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah wacana ilmiah untuk kita semua, iaitu cara-cara mengatasi stres atau tekanan dalam kalangan masyarakat. Prakarsa utama dalam membendung tekanan atau stres adalah dengan mempelajari kawalan emosi kendiri. Terdapat tekanan yang berbentuk sedikit, sederhana dan berlebihan, di mana dalam jangka masa yang panjang dan tidak dapat ditangani oleh individu tersebut, ia akan menyebabkan rasa kesan negatif serta memudaratkan kesihatan mereka. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM telah memperkenalkan penyelesaian jangka pendek sebagai kawalan emosi kendiri yang dikenali sebagai kaedah 10B. Sekiranya anda mengalami stres atau tekanan, anda perlu mengikuti kaedah 10B ini secara berurutan, iaitu bertenang, bernafas secara dalam, berkata rileks kepada diri, beribadat, bercakap dengan seseorang, berurut, berehat dan mendengar muzik, beribadah, bersenam dan akhir sekali berfikiran positif. Kaedah ini juga baik untuk membantu seorang menangani tekanan darah tinggi yang menyumbang kepada punca stres. Memang kita tidak boleh nafikan bahawa punca tekanan diri ataupun stres lazimnya bukan daripada diri kita dan sukar untuk mengatasinya, tetapi dengan kaedah yang diutarakan, kaedah 10B ini, kita dapat mencegah perkara yang lebih negatif daripada berlaku dalam diri kita. Hadirin yang dihormati, tekanan atau stres boleh boleh diatasi dengan berkongsi masalah atau bercerita tentang perkara yang dilalui kepada individu yang dipercayai oleh individu tersebut. Sebagai contoh, apabila majikan memarahi tentang tugasan yang diberikan, seseorang pekerja tersebut tidak berasa tertekan dan tidak tahu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk mengurangkan stres, maka pekerja tersebut boleh mencari rakan sekerjanya yang berkecimpung dalam bidang yang sama, seterusnya berkongsi masalah dan berbincang tentang jalan penyelesaian tersebut. Tindakan ini bukan saja dapat mengurangkan tekanan, malah menunjukkan teladan dan tahap profesional yang lebih baik daripada majikan pekerja tersebut yang menunding jari tanpa memberikan sebarang bantuan atau memberikan sebarang penyelesaian. Selain itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah pun membangunkan talian kasih 1599 yang beroperasi selama 24 jam setiap hari. Talian aduan krisis ini membolehkan sesiapa saja yang mempunyai masalah berkaitan konseling, kebajikan, perlindungan dan masalah keluarga untuk berhubung dengan pegawai yang bertugas, dan mereka akan membantu mangsa atau individu yang tiada kenalan untuk berkongsi masalah serta untuk menghilangkan stres. Hadirin yang dikasihi, alternatif lain yang dapat dilakukan oleh seseorang individu bagi mengelakkan tekanan atau stres adalah dengan melakukan aktiviti riadah
seperti bersenam atau bersukan. Umum mengetahui bahwa aktiviti riadah mendatangkan berbagai manfaat sekiranya kita aktif dalam menyertainya. Misalnya apabila seorang bermain sukan badminton bersama-sama dengan rakan, secara zahirnya mereka dapat melepaskan tekanan yang mereka alami dengan menghasilkan pukulan smashy ke arah lawan. Tambahan pula, permainan sukan dapat mewujudkan semangat setia kawan dan kerjasama di mana satu bentuk kepuasan akan diperoleh sekiranya pasukan individu tersebut memenangi permainan yang disertai. Bagi golongan dewasa yang berkerjaya namun mempunyai kekang masa untuk bersukan selama 30 minit, kemudian kemudahan pusat riadah seperti taman permainan dan taman komuniti telah lengkap dengan trek untuk berjoging atau berbasikal serta kelengkapan asas gimnasium yang boleh digunakan tanpa sebarang bayaran untuk melepaskan hormon kesihatan tubuh. Jadi kesannya adalah badan yang cergas akan membentuk minda yang sihat dan tekanan atau stres dapat diatasi. Hadirin sekalian, jika dilihat pada sudut pandang yang berlainan, tekanan dapat dielakkan dengan berdekatkan diri kepada Tuhan. Hal ini dikatakan demikian kerana ketenangan hati dan segala urusan duniawi adalah kurniaan dan ujian yang diberikan oleh Tuhan. Maka kita seharusnya bermuhasabah diri sama ada perkara atau kehidupan yang kita jalani sekarang ini seiring dengan ajaran dan kehendaknya. Setiap agama mengetengahkan konsep kebaikan dan nilai-nilai murni supaya kita tidak menjurus atau terjerumus dalam lembah duniawi yang tidak kekal dan bersifat sementara. Tambahan pula ia akan melalaikan kita dan seterusnya akan menyebabkan berlakunya penyimpangan ataupun lari daripada ajaran agama kita masing-masing. Sebagai seorang Muslim, misalnya, ibadat solat merupakan tiang agama dan mampu membantu untuk menenangkan hati dan minda jika dilakukan dengan kekhusyukan ataupun dilakukan secara konsisten ataupun dilakukan secara setiap hari. Tambahan pula, segala perbuatan dalam solat telah ditafsirkan sebagai satu bentuk senaman ringan kepada kita setelah mengharungi pekerjaan sepanjang hari. Lantaran itu, pendekatan diri kepada Sang Pencipta bukan sahaja memberikan kita ketenangan, malah menunjukkan jalan yang benar dan diperlukan oleh manusia yang lemah seperti kita semua untuk meningkatkan kerohanian dalam diri kita masing-masing. Izharnya kekuatan rohani akan menzahirkan ketahanan jasmani terhadap apa saja masalah yang timbul. Hadirin yang dihormati, sebagai penutup, pada hari ini terdapat banyak cara untuk menghilangkan stres atau tekanan yang boleh dilakukan bagi mengatasi situasi atau keadaan tersebut. Ia adalah perasaan semula jadi yang ada pada setiap individu dan pelbagai faktor yang menyumbang kepada desakannya terhadap seseorang individu. Dengan kesadaran masyarakat yang semakin baik terhadap perkara ini, ramai pihak seharusnya menggembleng tenaga bagi memperkenalkan mekanisme kawalan terhadap tekanan atau stres yang dihadapi oleh ahli masyarakat. Perkara ini boleh diputar menjadi sumber motivasi seseorang untuk mencapai segala bentuk kejayaan dalam perkara yang mereka ceburi. Kita hanya memerlukan kepakaran dan kajian yang telus supaya dapat membantu golongan yang terkesan serta untuk mengetahui kaedah terbaik untuk mencegah lebih baik daripada mengawal. Semoga segala inisiatif dan cara untuk menghilangkan stres atau tekanan ini yang diatur dapat memungkinkan sifat mahmudah dalam diri setiap individu, seterusnya melahirkan komuniti yang hidup sejahtera, aman dan harmoni. Sekian, terima kasih.